Jom masak bersama Mok Teh. Kali ni Mok Teh masih lagi kat kampung dan kali ni Mok Teh nak kongsikan dengan anda resipi turun-temurun iaitu kuih tradisional Kelantan iaitu kuih katu. Nak tahu macam mana Mok Teh sediakan kuih katu ni? Okey, jom sama-sama semak video yang Mok Teh sediakan ni. Hai, Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mok Teh. Okey, di Mok Teh channel. Di resipi kali ni Mok Teh nak kongsi dengan anda resipi kuih katu, kuih tradisional Kelantan. Okey, kuih ni unik sikit. Okey, ditabur dengan sedikit beras pulut goreng disangai, digoreng tanpa minyak, dan tuang sedikit manisan gula Melaka di atas tu. Okey, nak tahu macam mana Mok Teh sediakan kuih tradisional ni? Okey, boleh semak video yang Mok Teh sediakan ni. Okey, sebenarnya kuih ni memang sedap dimakan dan terkenal lah dekat negeri Kelantan. Tambah-tambah lagi pada bulan puasa, pasti kuih ni wajib ada. Itulah kuih tradisional Kelantan, kuih katu. Baik, kita sediakan bahan apa yang digunakan dalam buat kuih katu ni. Jom. Okey, mula-mula sediakan bahan seperti 3 helai daun pandan. Okey, Mok Teh basuh terlebih dahulu daun pandan tu ya. Okey, 3 helai. Lepas tu Mok Teh akan potong kecil-kecil dalam blender tu. Masukkan sedikit air dan kisar. Okey, macam biasa, kisar sehingga halus. Okey, lebih kurang macam ni. Nampak? Okey, tapis kita cuma nak ambil parti pandan tu. Nampak warna hijau pandan tu. Dan bau dia memang cukup wangi sebenarnya. Okey, kuih katu ni memang memerlukan daun pandan lah, ataupun boleh juga nak masukkan sedikit pewarna jika suka. Okey, tapi Mok Teh suka original punya color ni. Mok Teh tak campur pun. Kalau nak campur boleh. Okey, lepas tu sediakan 2 cawan beras pulut. Okey, 2 cawan beras pulut. Lepas tu sedikit garam masukkan dalam dalam bekas tu lah, bekas yang sama. Okey, lepas tu sukat lah Mok Teh ambil dalam 1 cawan air daun pandan tadi ya. Okey, masukkan sedikit demi sedikit ya. Okey, 2 cawan tepung pulut tu lebih kurang 1 cawan air daun pandan. Okey, kacau sedikit demi sedikit lah. Bukan apa kan, takut terlebih ataupun terkurang, jadi kita boleh adjust lah kan. Okey, jadi kena masuk sikit-sikit lah. Okey, 2 cawan ya. Alright. Baik, mula-mula Mok Teh guna sudu dululah. Lepas tu Mok Teh akan tukar dengan tangan. Sebenarnya senang dengan tangan. Okey, lepas tu Mok Teh campur 2 juga dalam adunan tu 2 sudu tepung gandum. Okey. Okey, nak campur pun boleh, tak nak campur pun boleh juga sebenarnya, tak ada masalah. Okey. Okey, lepas tu nampak Mok Teh gaul dengan tangan lah. Nampak. Lebih kurang macam ni lah naknya ya, lembut. Okey, ni bekas ni Mok Teh akan sapukan dengan sedikit minyak. Okey, di sini 2 situasi lah. Kalau nak gunakan minyak, terus sapu sedikit minyak pada loyang tu, dan ataupun nak alas dengan plastik di dalam loyang tu baru masuk adunan pun boleh. Itu lagi senang kita nak angkat dia nantilah. Ataupun nak buat cara Mok Teh gini pun boleh juga, sebab Mok Teh sebenarnya tak ada plastik, jadi Mok Teh cuma lumurkan minyak masak saja dekat dalam tu sebelum Mok Teh tekan adunan dalam loyang tu. Macam tu je sebenarnya. Okey, tekan je adunan macam tu. Sebab kuih katu ni kita akan gunting dia, tak ada masalah bentuk dia. Okey, dah tekak-tekak dia jadi macam ni lah. Okey, lepas tu panaskan pengukus. Masuklah dalam pengukus. Okey, kukuslah sehingga masak, dan lebih kurang dalam 25 minit lebih kurang macam tu lah. Dia dah betul-betul masak lah. Tengok jugalah pada keadaan pengukus tu. Okey, ni
gula Melaka, 1 keping gula Melaka. Okey, Mak Teh potong-potonglah ataupun patah-patahkan, dan Mak Teh masukkan lebihan air daun pandan tadi, sedikit lebihan air daun pandan Mak Teh dah suka tadi, 1 cawan ada lebih sikit, Mak Teh masukkan dalamnya. Jadi kita tak payah tambah daun pandan lagi dah. Aroma air daun pandan tu pun dah ada dalam kita buat air gula merah tu. Okey, nampaknya kuih katu kita ni pun dah masak, nampak lebih kurang macam ni lah. Okey, lepas tu biarkan pengukus tu terbuka untuk ni salah satu tips untuk hilangkan air dekat dalam kuih tu. Okey, nampaknya air pun dah kering. Okey, sejukkan dan boleh keluarkan. Okey, ni okey, ketepikan dulu kuih katu tu. Okey, kita fokus pada buat air gula Melaka ataupun gula merah. Okey, boleh juga guna gula merah pun boleh, gula Melaka pun boleh, tak ada masalah. Okey, Mak Teh guna gula Melaka, dah dicampurkan dengan air daun pandan tadi. Jadi tak payah daun pandan dah. Kalau tak, boleh masuk simpulan daun pandan. Baik, lepas tu kita akan gorengkan sedikit. Okey, beras pulut. Okey, goreng tanpa minyak, itu sangai lah. Nampak tak kuali legend ya. Biasalah kat kampung kan banyak kuali legend. Itulah. Lepas tu dah goreng sehingga kekuningan beras pulut tu. Okey, kita fokus pula pada kelapa parut, kelapa muda ya. Lepas tu campur sedikit garam. Lepas tu bolehlah keluarkan kuih katu daripada loyang tadi. Dah sejuk tu, guntinglah macam Mak Teh gunting dalam video ni. Macam tu lah kuih katu ni, dia memang melekat macam ginilah. Uniknya sebab dia buat daripada beras pulut. Jadi apabila kita lumurkan dengan kelapa yang telah garamkan sedikit garam tadi, kita lumurkan dia macam ni. Lebih kurang buat undi-undi macam gitu lumur dia. Tapi uniknya dia ada beras pulut yang telah disangai tadi. Nampak? Lepas tu tabur di atas tu. Nampak menarik kan? Okey, beras pulut ni apabila kita gigit rasa dia macam kacang, lebih kurang macam tu lah. Sedap sebenarnya. Lepas tu kita ambilkan sedikit air gula Melaka tadi. Okey, kita akan curahkan ke atas kuih katu tu yang telah ditabur dengan sedikit beras pulut sangai tadi yang telah disangai. Inilah dia kuih tradisional Kelantan, iaitu kuih katu. Curahkan air gula Melaka di atas tu. Memang sedap sebenarnya. Pemanisnya sebenarnya dari air gula Melaka tu lah. Lepas tu gaul-gaul, Bismillahirrahmanirrahim, boleh makan. Memang sedap sebenarnya. Digigit pula dengan beras pulut tu, dengan kuih katu tu, kelapa rasa dia tu memang sedap lah, terbaik memang rasa dia. Kalau anda nak tahu, anda boleh cuba resipi yang Mak Teh sediakan ni. Mudah sebenarnya buat kuih katu ni. Yang penting kuih tradisional Kelantan ni memang sedap sebenarnya. Okey, selamat mencuba. Okey, mana tahu ada yang baru nak belajar buat kuih katu ni. Mana tahu kan ada yang dapat menantu ataupun orang daripada Kelantan, kita tak tahu kan. Belajar-belajarlah buat kuih Kelantan. Tak gitu. Okey, senang bukan? Tak susah pun. Okey, selamat mencuba, dan terima kasih Mak Teh ucapkan kepada yang selalu support Mak Teh, selalu tonton video Mak Teh, dan tak lupa juga kepada yang baru masuk ke channel Mak Teh. Okey, jemputlah. Okey, like, subscribe channel Mak Teh. Moga dengan perkongsian ini bertambah ilmu. Bye, sampai jumpa lagi di lain siaran bersama Mak Teh. Assalamualaikum.